الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, yang muda-muda belakang, yang tua-tua tu patut step aside, bagi peluang kepada yang muda-muda tu. Tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, dan seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tadi baru kejap ni saya bacakan ayat yang biasa kita hafal. Setiap bulan Ramadan ayat ni keluar setiap malam, hampir setiap malam. Siapa ceramah sini sebut ayat tu. Iaitu ayat yang memerintahkan kita supaya mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dengan tujuan untuk menjadikan diri kita ni orang-orang yang bertakwa. Bulan ini bulan latihan ketakwaan namanya, atau dipanggil bulan Universiti Ketakwaan. Dilatih kita dengan berbagai-bagai program, berbagai-bagai acara, berbagai-bagai aktiviti. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takutkan Allah Ta'ala. Itu nama takwa, takutkan Allah Ta'ala. Tandanya dia buat segala yang disuruh dan ditinggalkan segala yang dilarang. Itu takwa lah, itu bukan susah benar. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Senang ke susah? Ya Allah, tak ada orang ke ni? Senang ke susah? Senang. Ya? Payah? Apa payahnya? Senang aja. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu takwa lah tu. Sekali lagi, senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Yang senang tu apa? Nyebutnya, buatnya belum tahu ya. Padahal kalau dia betul-betul bertakwa, dia akan mengambil kesempatan tentang fadilat-fadilat di bulan Ramadan ini. Kalau dia betul-betul yang ambil kesempatan, dia tak ada balik kerana majlis ilmu ni, selangkah dia berjalan, dia dapat setahun ibadah. Di bulan Ramadan aja, only in the month of Ramadan, one step you come towards this place, Allah will give you 1 year's ibadah.
Ya. Kalau betul dia beriman, dia ndak ke tak ndak fadilat yang seperti itu. Atas ngapai cabut juga. Lantaklah saya cerita aja, lantaklah bulan depan tu saya ajak saya. Ya. Lagi satu tuan-tuan dan puan-puan, di bulan Ramadan ni disuruh kita banyak semayang. Ya ke tak? Dilatih kita supaya semayang. Ya. Hanya di bulan ini saja kita diberi peluang semayang banyak rakaat. Ya. Ada satu jenis semayang hanya ada di bulan Ramadan. Semayang apa? Semayang tarawih macam yang kita buat tadi. Bulan depan jangan pula beria benar nak semayang tarawih ni. Tak ada lagi dah. Ya. Bulan ini aja kita dilatih semayang tarawih. Ya. Semalam 8 rakaat. Masuk witir 3 rakaat. 11 rakaat semalam. Kalau sebulan berapa? 330 rakaat. Dia memang tak tahu ngira ke pun. Lepas itu matematik dapat berapa? 330 rakaat sebulan. Sikit ke punya banyak tu, ya. Satu kali sujud aja Allah bagi pahala 1700 pahala. Tahu? Sekali sujud aja tuan-tuan boleh baca kitab namanya Jauharul Mahub. Ada itu tulis ya. Sekali sujud Tuhan bagi 1700 pahala. Ya. Kalau sembahyang subuh aja berapa pahalanya? Berapa kali sujud sembahyang subuh? Aman. Berapa kali sujud sembahyang subuh? 4 kali. 4 kali 1700 berapa pahalanya? Ya Allah, tidak ketahui ngira dah mana pun. 1700 kali 4 berapa? 6800 pahalanya. Itu sujud aja. Ya. Sikit ke banyaknya Allah bagi pahala bagi orang yang mahu sembahyang di bulan Ramadan. Ya. Sikit ke banyak pahalanya. Itu dia. Bermakna kalau dah banyak itu Tuhan bagi, sudah tak ada lagi maksiat bagi orang-orang yang sembahyang. Tak ada lagi orang bila dia dah sembahyang banyak itu, banyak benar rakaatnya, tak ada lagi maksiat. Tak ada lagi kemungkaran. Tak ada lagi benda-benda keji. Tak ada lagi benda-benda kotor. Tak ada. Kerana dia sudah sembahyang banyak. Kerana Allah sudah jamin. Ada tak Allah jamin? Orang yang sembahyang, apa Allah jamin? Inna salata tanha, sambung, anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya itu artinya keji. Mungkar tu artinya maksiat. Ya. Orang sembahyang tak ada lagi ngambil nombor ekor. Orang sembahyang tak ada lagi nyemur kain ketang dada. Orang sembahyang tak ada lagi ngumpat orang. Orang sembahyang tak ada lagi nengkin suami. Orang sembahyang tidak lagi zalim terhadap isterinya. Lagi apa? Orang yang sembahyang tak ada lagi orang muda marah orang tua. Tak ada apa? Tak ada apa? Tak ada marahkan orang tua. Tak ada dia marahkan Tuan Haji Ali. Pasal dia dah sembahyang. Dia dah jaga akhlak antara orang tua dengan orang muda. Tetapi dalam realiti kehidupan tuan-tuan, ada dah orang sembahyang juga, ngambil nombor ekor, ngambil juga. Ada ke tak ada? Ya. Asal hujung minggu aja ngambil. 2558. Tahu ke 2558? Tengok luar tu ada satu mutokal 2558 nombornya. Padahal semayang tu hujung minggu ngambil nombor ekor. Ya. Kadang-kadang malam-malam pergi juga ke night club, pergi juga ke karaoke. Nari situ, berjoget betul. Padahal dia semayang. Semayang juga, ngumpat juga. Semayang juga, ngelembung juga rambutnya. Semayang juga, nengkin suami juga. Ada tak berlaku? Dalam masyarakat ni ada tak? Ada. Udahlah yang sembahyang tu sikit orangnya. Sembahyang tu pula tidak berfungsi untuk mendidik jiwanya menjadi orang-orang yang dapat tercegah daripada fahsya dan mungkar. Sebab itu malam ni tuan-tuan dan perempuan, saya nak cerita pasal sembahyang je. Lantaklah tak ada sendik lah. Ustaz ni tak ada cerita lain. Sembahyang. Orang dah jenuh sembahyang, dia sembahyang juga. Dia cerita bab sembahyang juga. Orang dah jenuh dah sembahyang. Dia cerita bab sembahyang juga, macam tak ada tajuk lain. Memang tak ada tajuk lain malam ni. Tajuknya sembahyang je. Tuan-tuan dan perempuan,
sembahyang ada 5 peringkat. Ya, tiap-tiap orang yang sembahyang dia akan menghadapi atau berada dalam 5 tingkatannya. Yang pertama namanya sembahyang orang-orang jahil. Yang kedua sembahyang orang-orang lalai. Yang ketiga sembahyang orang antara khusyuk dengan lupa. Yang keempat sembahyang orang-orang yang khusyuk. Yang kelima sembahyang rasul-rasul dan nabi-nabi. Ingat ke dalam ni, penat nyebutnya, tak teringat juga. Yang pertama sembahyang apa? Orang-orang yang jahil. Ya, yang ini ramai ni. Jangan menyolang mata tengok saya, bukan saya ngabarkan. Nabi ngabarkan. Ya, yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama'um fusaq, kata Nabi ya. Akan berlaku di akhir zaman nanti ahli-ahli ibadah yang jahil-jahil. Ubadun ya, juhalun. Allah Rasulullah gunakan jamak ya. Isim jamak. Ubadun juhalun. Artinya ahli-ahli ibadah yang jahil-jahil. Rasulullah tak gunakan singular, dia gunakan plural. Tahu ke plural singular? Ya. Artinya ramai ke sikit? Ramai lah tu. Ubadun juhalun. Dia tak gunakan al-abidul jahil dah. Ubadun juhalun. Artinya ramai yang jahil-jahil. Dan ulama-ulama yang jahat-jahat. Wa ulama'um fusaq. Dia tak ada gunakan al-alimul fasiq dah. Al-ulama'um fusaq. Iaitu ulama-ulama yang jahat-jahat. Ini yang ada di akhir zaman ni, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bicara ulama yang jahat-jahat ni Jangan menyolang mata ulama tengok saya. Sini ramai ulama kan? Menyolang mata dengan saya tak ada saya. Jadi cerita tentang ubadun juhalun. Ramai ada ahli ibadah yang jahil-jahil. Semayang rajin tapi tak belajar. Orang semayang dia semayang, orang semayang betul dia semayang tak betul. Kadang-kadang masa takbiratul ihram dia pun dah batal semayangnya. Ya. Tak pernah kita tengok orang semayang apa itu. Tengok ni. Ni demonstrasi semayang yang batal. Ya. Allahu akbar. Ada tak apa itu? Tak ada. Ada tak? Allahu akbar. Ada ke tak ada? Sini tak ada lah, tempat lain ada ya. Yang banyak yang ada di mana? Di Korea. Sini tak ada. Ya. Ada yang ngangguk kepala pun ada. Tengok ni. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ada tak? Ada ke tak ada? Kadang baunya meruat. Allahu akbar. Tak ada ke apa ni? Mana belajarnya? Mana ustaz yang ngajar apa itu? Ustaz Azhar dia ngajar apa itu kan? Ya? Batal sembahyangnya kerana gerak 3 gerak berturut-turut yang amat ramai ni. Kadang-kadang tengah rukuk tu, tahu? Tengah rukuk tu, tu saya rukuk ni. Tengok. Biar sikit. Ya? Udah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kita subhanallah. Okey, subhanallah. Ada ke tak ada? Batal ke tak tu? Pasal apa? Dia tak belajar. Orang semayang dia semayang, orang belajar dia tak belajar. Jadi orang betul dia batal. Maka semayang macam ini tidak mendidik dia menjadi mengelakkan daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Sebab itu dia semayang-semayang juga, maksiat buat juga. Jadi kita cek semayang kita. Ada tak sekarang ni kita benci aja kan ibadah? Ada tak kita getik aja dengan majlis ilmu? Ada tak kita getik aja segala kebajikan? Dan seronok pula nak buat maksiat. Bila dengar lagu aja dah dia pun mengangguk aja kepala. Ada tak apa itu? Kalau ada, there must be something wrong in your method of praying. Minta maaf dah cakap orang putih pula mana buatnya ya. Ada lah silap ni tu. Kadang-kadang bacaannya main bantai aja. Baca Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke?
Ni tu imam ni. Betul ke? Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke? Bismillah. Dah diam dah ni. Tak tahu ke betul ke tidaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke? Salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul ke man? Perut diam. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Betul ke? Maliki Yaumiddin. Betul ke? Banyak benar salah ni Berani benar dia menyalah untuk guru ya. Ni untuk guru cakap ni tau. Boleh salah kata dia. Ya. Yang salah tu salah lah, lantak lah siapa yang buatnya, tok guru ke, qadhi ke, mufti ke. Kalau salah dia tetap salah. Ya. Kadang-kadang Al-Quran ni dia baca main bantai aja. Quran ni cakap Arab. Bahasa Al-Quran bukan macam cakap Melayu. Cakap Melayu, cakap dia macam mana pun tak ada berdosa. Nak sebut pasyur pun boleh, nak sebut pasir pun boleh, nak sebut pasyak pun boleh. Ya. Itu cakap Melayu. Ada ke cakap Melayu dia ikhfa, idgham, ada cakap Melayu ke? Saya hendak ke Pengkalan Pego. Ada ke bunyi tu? Cakap Melayu ada bunyi tu tak? Mana ada. Tapi Al-Quran dia ada hukum ya. Ada ikhfa, ada idgham, ada mad wajib, ada mad apa lagi? Mad jaiz, ada qalah dan sebagainya, ada mad arif li sukun dan sebagainya. Itu Al-Quran mesti ikut hukumnya. Sebab itu kena belajar tuan-tuan. Ngaji Quran ni kena belajar walaupun dia umur dah 70 apa saya ni. Kena belajar lagi. Rugilah kalau dia dah umur 60 lebih, 70 lebih tapi tak reti lagi baca Quran. Ya, yang dengung tidak didengungnya, yang tak patut dengung didengungkannya, yang panjang dipendekkannya, yang pendek dipanjangkannya. Itu orang baca Quran. Kena baca betul-betul. Warattilil Quran. Sambung. Tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Mengikut hukum hakamnya. Jadi sembahyang yang pertama tadi sembahyang orang-orang yang jahil sembahyang ini tak sah, tak terima Tuhan, dikira macam tak sembahyang. Kerana dia kena belajar dulu yang mana wajib, yang mana rukun, yang mana sunat, dia kena belajar dulu. Siapa yang belum lagi tahu yang mana sunat, yang mana rukun, pastikan dia belajar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada lah ustaz ngajar bab sembahyang, jangan juik aja bibir tu. Ustaz ni tak ada lain nak ngajar mayang. Orang dah jenuh mayang, dia ngajar mayang juga. Jangan harus apa itu itu yang pertama. Yang kedua, sembahyang apa? Ya Allah, tadi dah ngabur 5 peringkat sembahyang. Yang pertama orang jahil, yang kedua orang apa? Orang yang lalai. Tengah sembahyang pergi ke Brazil. Tak ada ke? Tengah sembahyang nampak Lionel Messi. Lagi tengah sembahyang nampak Ronaldo. Tengah sembahyang nampak Cristiano Ronaldo. Tengah sembahyang nampak The Undertaker. Tengah sembahyang nampak apa? Nampak David Beckham. Tengah sembahyang nampak apa? Thierry Henry. Tengah sembahyang. Yang demo pula tengah sembahyang pergi pasar malam, milih bawang, milih apa? Milih ubi sengkuang, milih ubi kentang. Tengah malam tu ya. Tengah sembahyang tu sebut Allah Akbar. Boleh tu start dia pergi pasar malam. Milih telur lah, milih ikan lah dari situ, milih sotong lah. Itu sembahyang orang lalai. Jadi orang sembahyang lalai ni tuan-tuan dan puan-puan jangan takut. Allah nak bagi hadiah istimewa bagi orang-orang yang sembahyang lalai. Apa hadiahnya? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Apa katanya? Neraka wail lah bagi mereka-mereka yang sembahyang, yang mereka itu lalai di dalamnya. Tuhan nak bagi hadiah neraka wail. Siapa hendak angkat tangan? Angkatlah, ayat hendak kata angkat tangan. Itu neraka apa? Neraka wail. Wail ni tuan-tuan dan perempuan adalah satu lembah dalam neraka Jahannam.
Dia bukan nama neraka ya, nama satu lembah dalam neraka Jahannam. Yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Itu neraka wild. Celaka. Orang yang masuk wild itu celaka lah tu. Diistilahkan oleh pentafsir setengah tu sebagai celaka. Celakalah bagi mereka-mereka yang sembahyang, yang mereka itu lalai di dalamnya ya. Lalai dalam sembahyang ni ada 4 jenis lalai. Yang pertama, lalai ketika tengah sembahyang tu lah. Tengah sembahyang nampak The Rock, nampak The Undertaker, nampak Elizabeth Taylor, tak kenal. Nampak Paris Hilton, kenal? Ya Allah, memang muda-muda yang tak kenal Paris Hilton, saya yang tua pun kenal. Nampak semua tu dalam sembahyang tu. Itu lalai ketika sembahyang. Yang kedua, lalai mengerjakan sembahyang secara berjamaah. Yang lelaki, yang perempuan tak apa, perempuan tak wajib. Yang lelaki lalai daripada sembahyang secara berjamaah. Sembahyang seorang aja di rumah. Memang senang sikit kalau sembahyang di rumah tu dibandingkan dengan surau. Kalau datang ke surau tu nak kena pakai baju, nak kena pakai kepiah, nak kena pakai kain. Kalau di rumah kain selai aja, kepiah tak ada, baju tak ada, kain selai aja. Allahu Akbar. Menyeromel ketiak keluar, bulu ketiak tu. Kalau seorang di rumah, bila tegur ada orang, ngapa sembahyang ni? Ngapa baju idah apa idah? Kan aurat tu antara pusat dengan lutut. Pandai tu tau. Dia balik. Aurat tu bukankah antara pusat dengan lutut? Katanya. Jadi betul lah jawab betul. Ya? Esok pergi Tesco sana, pakai kain selai je. Boleh ke tak boleh? Kalau itu jawabnya lah. Bila ada tegur orang, apa mereka pakai kain selai aja? Kan aurat antara pusat dengan lutut. Jawab apa itu? Boleh ke? Ya? Kalau dengan Allah tu beria benar pakai kain selai aja. Berkepiah tak ada, baju tak ada. Tapi kalau dengan Allah, apa itu? Dengan manusia, beria benar pakai gaya benar ya. Itu lalai yang kedua. Yang ketiga, lalai sembahyangnya dalam waktu yang tertentu. Tadi Tok Bilal ke siapa ada baca tadi? Inna solata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Mana ke dia? Ya, kalau Tok Bilal tadi ya. Nyebut tadi. Ya, betul. Iaitu sesungguhnya sembahyang itu diperlukan ke atas orang yang beriman dengan keadaan waktu yang tertentu. Ini yang lalai yang ini, dia sembahyang tu kadang-kadang kadang-kadang subuhnya pukul 10 pagi itu sembahyangnya. Zuhurnya pukul 5 petang, asarnya pukul 8. Jenis itu. Itu yang kadang-kadang kita tengok di sembahyang Jumaat tu ya. Sembahyang Jumaat tu kunut dia Allahumma hdini fi man hadait. Waktu orang sembahyang Jumaat tu. Dia sembahyang sunat tu, ada orang lain sembahyang sunat, dia qada subuh. Sembahyang subuh tu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kering kunutnya. Tahu kering kunut kenapa? Jemur di matahari. Itu kering kunut tu. Pasal dia tidak sembahyang di dalam waktunya. Itu lalai yang ketiga. Lalai yang keempat, dia tidak menunaikan tuntutan sembahyang itu sendiri. Sembahyang ni ada tuntutannya, ada aku janji dalam sembahyang ni. Ada tak aku janji dalam sembahyang? Apa aku janjinya? Inna salati lagi wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang baca pun tak betul. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, kata bacanya. Wa mahyaya, betul ke? Dia ya yang kedua tu tak ada panjang. Wa mahyaya wa mamati, baru betul. Ada bangkangan, saya nak tengok. Ada tak bangkangan macam tu? Yang betul tadi. Jadi satu ya tu panjang, satu pendek. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku dan mati aku, semuanya lillahi rabbil alamin. Dia dah berjanji dengan Tuhan. Hidup nak ikut Islam, mati pun nak ikut Islam. Mati tak ada cerita kalau dah mati. Tengah hidup dia nak ikut Islam. Pentingnya apa? Everything you do must be Islamic. Apa saja kamu buat mesti ikut cara Islam.
Ekonominya ekonomi apa? Islam. Pendidikannya pendidikan apa? Islam. Akhlaknya akhlak apa? Islam. Pakaiannya pakaian apa? Islam. Keluarganya keluarga apa? Islam. Hiburannya hiburan apa? Islam. Ya. Sokannya sokan apa? Islam. Everything must be Islamic. Kalau lain daripada Islam, Tuhan tak terima. Itu dah aku janji dia. Tapi ada tak orang lepas salam, elok aja salam, terus ngambil nombor ekor? Ada tak? Ada tak orang lepas salam, lepas salam buka tudung? Ada tak? Tengah semayang, rambut selai pun tak nampak. Lepas semayang, udah buka tudung. Udah. Ya. Terpongeh aja kepala tu. Tahu terpongeh? Terpongeh aja kepala tu. Naik motor, kata rambut tu, pelang suyuk rambut tu atas motor. Ya. Padahal dah janji dengan Tuhan tadi, nak ikut cara Islam dalam every aspect of life. Elok aja lepas salam, udah melanggar syariat. Itu dia ya, kerana dia gagal melaksanakan tuntutan sembahyang. Ya. Orang yang mengerjakan sembahyang, dia melaksanakan tuntutan sembahyang tu. Tiap-tiap apa perbuatan dia mesti mengikut cara Islam. Apa saja, kerana Allah tak terima. Wa man yabtaghi ghairal islami dina. Lagi falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini Allah ngabar ni ya. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya, dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ya. Jadi sebab itu dia akan amalkan Islam dalam segenap aspek kehidupannya. Itu tuntutan orang sayang ya. Tapi orang yang lalai ni gagal dia menjalankan ataupun mengerjakan tuntutan-tuntutan dalam sembahyang. Orang-orang inilah yang Allah sediakan neraka apa? Neraka wail. Wa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ya, itu sembahyang orang yang kedua ya. Tingkatan yang kedua, iaitu sembahyang orang-orang yang lalai. Tingkatan yang ketiga ialah sembahyang orang yang antara khusyuk dengan lupa. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Bila amin, sembahyang aku ni rupanya ya, baru sedar. Lepas tu dah lalai balik, udah balik pergi ke Brazil, udah balik apa? Udah balik pergi ke nengok apa? WWE Smackdown. Tengah sembahyang tu. Kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Ya. Kadang-kadang udah tengah sembahyang tu nampak Akademi Fantasia, nampak si Anu tengah nyanyi anu tengah sembahyang. Lepas tu, sembahyang aku rupanya kata dah lupa. Yang tadi lalai 100%, yang ini kejap-kejap lalai, kejap-kejap ingat. Itu yang dia. Sembahyang yang ini tak ada pahala tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ketika dia lalai dia dapat dosa. Ketika dia ingat dia dapat pahala. Jadi tolak campur antara pahala dengan dosa, mana yang banyak? Banyak lalai ke banyak ingat? Kalau banyak ingat adalah pahala sembahyangnya. Tapi biasanya kalau tak ingat, biasanya ingat ke tak ingat? Biasanya tak ingat, banyak dosa lah. Sembahyang pun berdosa. Ya? Sebab itu tuan-tuan, hendakkan ingat dalam sembahyang, faham apa makna dalam sembahyang. Ya, kita baca dalam sembahyang tu tahu apa maknanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa kita tu, kita minta dengan Allah ya. Rabbighfirli, ampunkanlah aku, warhamni, berilah rahmat kepadaku, wajburni, cukuplah apa yang tak cukup lagi, warfa'ni, angkatlah darjat aku, warzuqni, berilah rezeki kepadaku lagi, wahdini, berilah petunjuk kepadaku, wa'afini, sejahterakanlah aku, wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Begitu ya. Bila kita faham apa dalam sembahyang tu, perkataan yang kita sebut dalam sembahyang tu, barulah kita ingatkan Allah Ta'ala. Kalau tak tahu apa makna, sebut je makna yang tak apa-apa, serupa orang nyanyi Hindustan lah. Nyanyi pandai tapi makna tak tahu apa ertinya. Nyanyi pandai, saya pun pandai nyanyi Hindustan. Ya ho janggali kahe, apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Ya ho janggali kahe, apa artinya?
Saya pun tak tahu. Nyanyi saya mana? Lagi? Cel Mary, sote, hai Mary, hati apa ketiman. Itulah apa orang sembahyang kalau tak faham makna yang dibacanya dalam sembahyang. Jadi carilah sekurang-kurangnya bacaan-bacaan yang wajib tu kita tahu maknanya. Sekurang-kurangnya Fatihah tu kita tahu maknanya. Baca dalam duduk antara dua sujud tu kita tahu maknanya, ya. Masuk tahiyat tu kita tahu maknanya. Barulah ada feeling dalam sembahyang tu. Kita tahu apa maknanya. Kita tahu apa dialog kita antara kita dengan Allah Ta'ala. Itu yang ketiga. Antara ingat dengan lupa. Tingkatan yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, sembahyang yang khusyuk. Ini sembahyang yang untung. Ya, Allah janji keuntungan bagi orang yang sembahyangnya khusyuk. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun sampai habis. Sampai ulaika humul warisuna allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Apa katanya? Yang pertama, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang di dalam sembahyang adalah khusyuk. Dia khusyuk dalam sembahyang untung. Kalau tak khusyuk dalam sembahyang rugi. Nak untung ke nak rugi? Semua orang nak untung. Jadi tahulah apa makna dalam sembahyang tu, ya. Khusyuk. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang memelihara lidah mereka daripada perkataan yang sia-sia. Wallazina hum lizakati fa'ilun, mereka yang mengeluarkan zakat. Wallazina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang memelihara faraj mereka daripada melakukan maksiat. Ujung sekali tu, itulah mereka yang dapat warisan, diwariskan tentang syurga Firdaus. Dapat syurga Firdaus. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu sembahyang khusyuk. Macam sembahyang para sahabat. Di antaranya dalam sejarah ada riwayat tentang Sayyidina Ali. Pada satu peperangan, Sayyidina Ali kena panah. Dalam peperangan tu dia kena panah. Ada yang katakan tang betih, ada yang katakan tang belikat. Tak usah tengkor tentang itu, betih ke tak kira lah. Yang sahihnya dia kena panah. Sahabat pun bila tengok Ali kena panah, suruh dia sembahyang. Pelik ke tak? Orang kena panah, sembahyang kamu katanya macam. Pelik ke tak suruhan tu? Orang patut kalau kena panah apa buat? Hantarlah ke klinik, hantar ke doktor. Ini suruh sembahyang. Ya. Punyalah pelik sahabat dulu, ya. Dia pun sembahyang. Allahu Akbar. Tengah sembahyang tu lah sahabat mencabut panah tu daripada betis Sayyidina Ali. Dicabut panah tu. Panah ni tuan-tuan bukan macam pisau tarik aja. Panah ni dia ada apa? Ada jorin, lepas tu ada apa? Apa gelarnya tu tak? Gelar maksudnya, ya. Dia nak nyabutnya macam mana? Nak cabut panah tu mana? Tarik boleh cabut kan? Tak boleh. Nak dihonggih-honggih dulu. Tahu honggih-honggih? Cabut baru boleh. Sakit ke tak kalau tengah habis tu? Orang cabut panah sakit ke tak? Sakit yang amat sangat. Ya. Tapi Sayyidina Ali dia tak sedar orang cabut panah tu. Bila dia salam je, panah tu sudah tercabut. Tak usahkan nak ngadu sakit. Berkerut muka pun tidak tengah sembahyang tu. Kenapa? Dia sembahyang khusyuk benar, ingat sungguh dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tu usahkan panah. Nyamuk banyak pun batal sembahyang. Ada tak? Nyamuk banyak ngong macam pak batal ke tak? Itu kita. Tapi Sayyidina Ali kena panah, tak ada pun berkerut mukanya. Begitulah khusyuknya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ingat, ya, selepas iman, perkara yang pertama yang akan ditanya oleh Allah melalui malaikat Raqib dan Atid adalah Munkar dan Nakir, ialah bab sembahyang, ya. Selepas iman, sembahyang dulu ditanya, ya. Kalau beres sembahyang tu baru dinilai ibadah yang lain. Kalau sembahyang pun tak lepas,
Yang lain langsung tak tengok oleh Allah Ta'ala. Tak ada nilai langsung. Puasa kita tak ada nilai, kenuri kita tak ada nilai, perjuangan kita tak ada nilai, ibadah kita tak ada nilai. Semayang tu kena jaga. Itu sebab semayang tu dia jadi tiang agama. Dia jadi rukun. As-salatu imaduddin, kata Nabi. Semayang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Semayang itu tiang agama. Siapa mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Siapa meninggalkannya, maka dia telah merobohkan agama. Orang merobohkan agama itu musuh ke sahabat Islam. Musuh Islam itu merobohkan agama, ya. Jadi orang tak semayang tu musuh Islam itu. Kita ingat musuh Islam tu Yahudi aja. Memang Yahudi itu musuh Islam, tapi termasuk juga musuh Islam orang yang tak semayang. Siapa orang yang tak semayang tu? Kadang-kadang anak buah kita, kadang-kadang anak-anak kita, kadang-kadang cucu-cucu kita, kadang-kadang suami kita sebantai dengan kita, kadang-kadang isteri kita, tempat benih kita tu dapat anak tu, rupanya dia tak semayang. Musuh Islam tu. Sebab itu tuan-tuan, perempuan, semayang ni sangat penting. Udah umur anak kita 7 tahun, apa buat? Apa buat? Suruh dia semayang. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kamu bersemayang setelah mereka berumur 7 tahun. Wa adribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul mereka yang meninggalkan semayang setelah berumur 10 tahun. Ada pukul dah anak tak semayang umur 10 tahun. Kalau tak ada pukul, maknanya dia dah mengabaikan tanggungjawab dia. Kena pukul. Dah 10 tahun tak semayang tu, wajib pukul. Dia tak berdosa tak semayang, kita tak mukul itu berdosa. Kerana kita melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, saya ni jadi cikgu 31 tahun tau. Tiap-tiap murid dalam kelas saya tu saya tanya, kamu semayang subuh tadi dah? Hidup je bu, pang, saya nampak ni. Bapak kamu semayang dah? Hidup, patutlah pun. Pasal bapak pun tak semayang, anak pun tak ada semayang. Okey, itu yang keempat. Semayang yang orang beruntung, semayang yang khusyuk. Last sekali. Dan habis ni dah. 37 minit dah. Patutnya setengah jam je. Dah lebih 7 minit. Tengah apa ke boleh lebih ni? Tengah apa ya? Sikit lagi. Yang kelima ialah sembahyang Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Ya, ini saya tak nak cerita lah. Pasal orangnya tak ada. Ada ke Rasul? Jangan kat tangan. Jangan tengok benar mana kubur. Nabi ada angkat tangan? Tak ada lah. Ya. Sembahyang Rasul, sembahyang Nabi-Nabi. Ya. Tengok Nabi Muhammad sembahyangnya macam mana? Waktu malam. Lebih-lebih Ramadan macam ni. Macam mana dia sembahyang? Sampai bengkak-bengkak kakinya. Itu Nabi. Itulah Rasul, ya. Seronok dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bercakap-cakap, bermanja-manjaan dengan Allah, bermesra-mesraan dengan Allah. Seronok dia. Kita bengkak juga. Apa yang bengkak? Mata bengkak. Lampau sangat merolok, itu kita lah, saya lah tu. Tuan-tuan ada tak, ya? Begitulah sembahyang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, ya. Ini 5 peringkat sembahyang. The question is, in which category do we belong? Faham ke dia mengerti ni? Tak faham, siapa nyuruh tak ngaji seorang putih kemarin? Ya? In which category do we belong? Pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat ke, kelima? Jadi kita bedah siasat diri kita ni dulu. Ya, kalau kita belum lagi lah dapat mengelakkan daripada maksiat, belum lagi gemar kepada akhirat, masih lagi gemar kepada dunia melebihi gemar dengan akhirat, there must be something wrong in the way you pray. Check balik, ya. Mudah-mudahan kita dapat peringatan untuk diri saya malam ni. Jadi sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap saya minta ampun, minta maaf. Selamat berpuasa, selamat hari raya Aidilfitri.
Ya. Mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Udah itu. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta falhamta falakal hamdu kama akramta fahamta wa qulta wa qalkal haqqa wa aduka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qul ta'allamal insana ma lam ya'lam 'allimna min ladunna 'ilma nas'aluka bi fadlika an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana man anta bihi 'alaina kama hafiztahu 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahumma ij'alna fi hadhihi al-lailati syahri syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والرافضة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وقلل عددهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.